Pengajian kita masuk kali yang ke-90. Masuk kali yang ke-90 Kitab Ihya Ulumuddin, karya Hujjatul Islam Imam Al-Ghazali, bab yang kedua, yakni bab akidah. Ramai juga orang yang hendak belajar dan mengamalkan ilmu agama. Yang nak belajar agama dengan yang nak amalkan agama ni ramai. Tapi tidak ramai yang mahu belajar ilmu tentang yang dalam-dalam, yakni ilmu tentang soal hati. Sebaliknya ramai yang terkejar-kejar ilmu-ilmu yang luaran, yakni ilmu-ilmu yang zahir. Yang tak mau belajar agama lagi ramailah. Tapi yang nak belajar dan yang nak amalkan agama pun ramai juga. Cuma dalam ramai-ramai ini, ramai yang dia mengejar ilmu-ilmu yang luaran. Baguslah. Yang kurang bagusnya, dia tidak seimbangkan dengan mencari dan mengejar-ngejar ilmu-ilmu yang dalaman, yakni ilmu-ilmu yang berkait dengan batin, yang berkait dengan rohani, yang berkait dengan hati. Secara ringkasnya, ramailah orang nak belajar tauhid, nak belajar fiqh. Tapi kalau pelajaran tasawuf ni, tak ramai yang mahu. Soal amalan zahir, soal perbuatan, ramai yang mahu. Tapi soal amalan hati, tasawuf, ramai yang tak berapa nak indah, rasa tak berapa penting dan tidak terkejar-kejar. Kenapa ramai orang yang nak agama ni, dia kejar ilmu yang zahir-zahir, tapi ilmu yang batin-batin, yang soal-soal hati, dia kurang. Yang pertama, kerana amalan zahir itu mudah, sedangkan amalan batin itu rumit. Sembahyang ni mudahlah, puasa pun mudah juga, mengerjakan haji memanglah susah. Tapi kalau nak banding dengan amalan hati itu mudahlah. Kita sekadar buat perlakuan, perlakuan dengan anggota tubuh badan yang luar. Jadi benda tu agak mudah. Tapi yang soal hati ni dia rumit. Nak memasukkan sifat-sifat mahmudah, nak membuang sifat-sifat mazmumah, yakni sifat-sifat yang terkeji pada syarak, yang ni kerja susah. Sebab itu sungguh pun ramai orang yang minat nak belajar agama, nak amal agama, tapi mereka kejar yang amalan zahir. Dia belajar cara sembahyang, cara berzakat, semua belajar, sebab benda itu agak mudah. Tapi kalau soal-soal nak cuci hati ni, tak mau, dia rumit. Dia ada latihan dia, ada riadah dia, ada jalan, ada tarikat dia. Yang tu yang rumit, orang tak mau. Yang kedua, kerana amalan zahir ni, yang sembahyang, puasa, apa semua ni, boleh dipertontonkan, sekurang-kurangnya boleh diperdengarkan. Dia tu rajin sembahyang sunat tu. Walaupun dia tak tunjuk pada orang ramai, tapi orang akan sampai menyampai juga. Jadi kita rasa seronok sebab amalan zahir kita ni boleh ditunjuk pada orang. Sedangkan amalan batin itu sukar hendak dipertonton. Tidak riak, tidak cepat marah, tidak mudah sensitif, sabar, tawakal, rendah hati, bersyukur. Ni semua dalaman, tak boleh nak tunjuk. Bila tak boleh nak tunjuk, terus usaha lah. Susah kan? Tak boleh nak tunjuk. Macam kereta lah, biasanya orang tengok yang di luar. Jadi kita cuci yang luar tu, bagi cantik, dengan sport rimnya, dengan tayar pun bagi kilat. Cantiklah kereta kita. Tapi yang di dalam tu teruk. Sebab apa? Orang biasa pandang hak yang di luar. Jadi kita usaha yang luar lah. Sebab itulah ramai yang dia kurang ambil indah sangat tentang soal tasawuf. Kata Imam Ghazali, amalan yang zahir tu mudah, amalan yang batin tu payah. Cakap dia lebih kurang macam tu lah. Yang kata payah, yang kata rumit ni, contoh dia macam kita sakit kudis. Kalau nak kata doktor, tabib kata kena makan ubat, kita kalau boleh-boleh tak mau makan ubat, sebab ubat ni pahit. Doktor kata nak kena pantang makan, lagilah kita tak mau.
Tabib kata nak kena makan ulam-ulam tertentu, herba-herba tertentu. Lagilah tak mau, sebab dia benda dalaman. Dalaman ni rumit. Kita kalau boleh nak yang senang, nak yang luar saja. Jadi bila naik badan di kudis di badan tu, kita cari ubat-ubat yang luaran. Kita cari bedak sejuk jampi lah, campur dengan garam lah, pakai krim-krim, pakai minyak-minyak angin, minyak cap ayam, mandi laut, rendam badan, kambuh badan tepi laut. Yang tu okey, sebab dia tu agak mudah, kita nak sapu je. Tapi kalau tabib kata kena makan ubat, kena puasa, kena cuci usus dengan herba-herba, kena berpantang, kena berbekam, ini semua benda berat, dia tak mahu. Jadi kita nak cuci hak dua. Jadi Imam Ghazali kata penyakit tu tak hilang, tapi yang bertambah ialah bahan-bahan luaran tu tadi. Dari satu ubat ke satu ubat, satu ubat ke satu ubat, macam-macam ubat try, dan makin lama makin banyak. Sebab tak mau cuci yang dalam. Jadi apabila kita meninggalkan amalan yang dalaman, yang hati, yang rohani, yang tasawuf, amalan luaran ni memang banyak lah. Dengan bersedekahnya, dengan berdakwahnya, dengan sembahyang sunat, sembahyang fardunya. Tapi yang dalaman tu ikhlas. Contoh dia ikhlas tak ada, habis amalan-amalan dia. Banyak amalan banyak yang luaran, dalaman ikhlas tak ada, habis. Itu yang rugi dah. Padahal tasawuf, yakni ilmu-ilmu tentang hati ni, dia datang dalam hadis yang sama. Satu hari tu datang satu orang yang rambut dia hitam, pakaian dia putih, dan tak ada habuk-habuk, seolah-olah dia baru keluar bilik mandi lah, cantik. Sedangkan masa itu di padang pasir. Tiba-tiba masuk lelaki ni tadi dalam majlis Rasulullah dengan para sahabat dia. Lelaki tu duduk dekat dengan Rasulullah. Di situlah dia tanya pasal rukun iman, rukun Islam dan ihsan, dalam hadis yang sama. Tapi kita ambil yang rukun iman, kita ambil, kita belajar, kita usaha. Yang rukun Islam kita ambil, belajar, kita usaha, kita amal. Yang ihsan tu kita tinggal. Yang tauhid kita ambil, fiqh kita ambil. Yang tasawuf ni sebab dia rumit, soal dalaman, dan tak boleh nak tunjuk pada orang, menyebabkan dia agak terpinggir. Padahal ketiga-tiganya datang dalam hadis yang sama. Apakah virus-virus ataupun kuman-kuman yang menyerang agama dan umat Islam? Virus-virus yang nak merosakkan agama Islam ni datang dari luar dan dari dalam Islam pun sama. Apakah virus-virus yang datang dari luar yang nak merosakkan agama Islam? Yang pertama, agama-agama lain. Yang kedua, golongan etis, iaitu orang yang tidak beragama, orang yang mengaku tidak beragama. Dia jenis tak percaya Tuhan, tak ada agama lah, orang mulhid. Ini dia serang agama Islam dari luar. Selain itu ada juga virus dalaman yang menyerang Islam dari dalam. Antaranya Syiah, antaranya Salafi Wahabi, antaranya Siplis, iaitu sekularisme, pluralisme, liberalisme. Yang keempat, golongan anti hadis, baik yang anti seluruh hadis, mana-mana hadis pun dia tak mau pakai. Satu golongan lagi pula, dia pakai yang sahih saja, yang hasan dengan yang dhaif pun dia anti. Dan satu golongan lagi, dia anti hadis dhaif. Ni golongan anti hadis. Yang kelima, Ahmadiyah Qadiani, yang dia punya pengasas dia tu dulu, dia kata Nabi Muhammad tu bukan Nabi terakhir, ada lagi. Dia mengaku diri dia tu. Padahal Nabi Muhammad tu penutup segala rasul, segala Nabi dah. Dia kata tak. Dalam Quran bagi tahu Ahmad tu dia, sebab nama dia Ahmad. Nabi Muhammad tu dia kata nama dia Muhammad. Sebut dalam sejarah sebut Ahmad. Ahmad tu siapa dia? Dia lah, dia mengaku diri dia. Di Malaysia ni ramai, tak ramai. Di Indonesia ramai.